أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan tadabbur, muka surat 10 kita jawi 4-5 baris pada bawah kalau kita jawi. Lepas daripada perkataan asyhadu an la ilaha illallah, hukum mengangkat jari masa la ilaha illallah tu. Lepas pada tu, bawah pada tu sunat mengekalkan tilik pada tempat sujud dan mengekalkan khusyuk, menghadirkan hati tetap segala anggota, sambungan daripada tu. Dan tadabbur, sunat tadabbur, bukan wajib. Apa maksud tadabbur? Dabbara yudabbiru, tadabbara yutadabbaru, tadabburan. Tadabbur yakni, kata dia, makna tadabbur itu mengirakan qiraahnya. Tu pun bahasa Melayunya tak sampai maksud juga kita. Sebab bahasa Arab nak terjemah kepada bahasa Melayu, ketepatan dia kurang, ya, tak boleh, dia tak sesuai, ya. Dekat makna orang dulu faham, tadabbur tu ambil kira bacaan dia, tu kata mengirakan. Istilah orang sekarang tadabbur tu dia kata ambil faham, ambil ngerti, tu makna tadabbur, ya. Makna ambil peduli segala bacaannya supaya dia faham apa maksud bacaan tu. Sebab kalau dia tak ambil faham apa makna yang disebutkan, dia macam seolah lidah bersebut, hatinya lalai. Dia akan jadi gitu. Sebab itu dalam zikrullah, ulama-ulama sufi berpandangan tidak sah berzikir la ilaha illallah melainkan di dalam hati itu ada menyebut la ma'bud bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Maka setiap kali dia sebut la ilaha illallah, dia kena ada lahir dalam hati itu, ya, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallah, melainkan Allah. Kalau tidak, bagi dia zikir itu tidak dapat apa-apa, maka tidak akan menaikkan darajat seseorang dengan zikrullah tersebut. Berbeza dengan ulama fiqh, ia menyatakan sekadar menyebut la ilaha illallah, walaupun hati itu lalai, pahala menyebut tu dah dapat. Fiqh dia ringan sikit lah, ya. Dia tak ingat apa benda pun, dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kampung mana dia nak ingat dalam hati dia tu, tambah hak jenis kampung lama-lama, hak jenis dia ambil kiai dia hak lama-lama tu, ya, illallah, ya, illallah, ya. Tak ada bunyi la ilaha illallah lah, bunyi illallah, ya. Jadi kalau sebutannya betul, maka diberi pahala dengan sebutnya. Hati dia tak adalah kosong lah.
Dia teringat gulai, dia ingat apa dalca. Nong dulu pula. Ya, peridang. Naik bau beridang tu. Ya, hilang khusyuk lah. Tak datanglah illallah tu. Melainkan Allah dah. Melainkan gulai je lah. Dengan nasi hidang. Ya, dapatlah pahala sebut, tak dapat pahala hakikat zikir tersebut. Begitu juga dalam sembahyang. Untuk mencapai hakikat segala sembahyang itu, ya, kena tadabbur qiraahnya. Sekurang-kuranglah tuan-tuan, tak boleh tak hafal lah ustaz makna Melayunya semua. Ya, faham separuh pun jadilah. Apa yang ada makna dalam Fatihah, kenapa kita baca Fatihah, ya, yang aku tunduk ke baca Subhanallah azim wa bihamdi, Subhanallah azim wa bihamdi. Ya, ingat Maha suci Tuhan. Ingat Subhan tu Maha suci Tuhan. Tunduk kerana rasa rendah diri pada Allah. Itu pun sudah memadai dah. Tambah nak baca tahiyat, nak terjemah pula. Kita pula bukan mengaji sekolah Arab. Jenuh ngapel, menangis ngapel. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia pun carilah at-tahiyyah tu mana apa, mubarakah mana apa. Ya, itu hafal sagi lupa, tutup buku. Ya. Okey, tadabburlah makna secara umumnya. Apa yang nak dibaca dalam tu. Dan akan zikirnya. Zikir yang dibaca tak kiralah subhanallah ke, Rabbi ighfirli ke. Habis. Sampailah tahiyat. Kira ini dekat. Okey. Dan mengekalkan dan sunat. Sunat mengekalkan khusyuk. Oh, yang ni yang paling payah kali. Dia takbir Allahu Akbar yang kita sebut itu, masa tu khusyuk. Masuk je Allahu Akbar kabira dah hilang. Hilang khusyuk. Apa makna khusyuk yang dikendak sini? Khusyuk ni asal makna tunduk. Ya, khusyuk. Tapi maksud di dalam ini bukan khusyuk tunduk, khusyuk hati. Bila mana khusyuk hati, dia tak sama makna tunduk lah. Ya. Kata dia apa? Iaitu menghadirkan hati. Itu makna khusyuk. Buat sambil hati bersama dengan perbuatan. Masa takbir kita ingat dalam hati kita, serta dengan takbir tersebut Allahu Akbar, masukkan diri kita ini dalam niat sembahyang. Maka kita sedar, kita tahu, kita ingat, kita hadirkan hati, kita tengah sembahyang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita ingat, kita baca tu adalah kita menghadirkan sesuatu dalam sembahyang. Maka dia panggil hadir hati. Hati tu jangan ingat sana, ingat sini masa membaca. Itu panggil hudurul qalbi. Bacaannya begitu. Membaca Fatihah, kita sedar kita dalam sembahyang. Ini bacaan aku dalam sembahyang. Jangan leka lalai, ya, kita baca tapi tak sedar kita duduk dalam sembahyang. Ya. Okey. Dan termasuk erti kata khusyuk bukan hati saja. Ya, kita kata khusyuk tu hati dia khusyuk, iaitu menghadirkan hati, betul. Ada satu lagi makna khusyuk, dan tetap segala anggota. Itu tanda khusyuk. Kalau tangan tu bergerak, bergaru sana sini, tu namanya orang tu tak khusyuk. Sebab anggota badan dia tak patuh dengan urusan sembahyang. Semua kita sebut semalam, saya
jemput ke Putrajaya, tempat cetak Quran, satu sekolah madrasah di Kelang. Dia buat program kat situ, dia sewa situlah. Program ni sebenarnya saya ni bidang terjun. Sebenarnya program tu hadir oleh Syekh Amiruddin, Syekh Nuruddin, seorang Ustaz Khairul. Saya pun tak kenal Ustaz Khairul tu, Khairul Nizam apa nama dia. Syekh Ustaz Khairul Nizam tak hadir, kita dapat hadir. Jadi orang minta ganti, nama saya yang naik. Tak apalah, saya pergi. Saya pun tak tahu Syekh Nuruddin yang ini. Dah saya mengaku ni, baru keluar poster. Hai, Syekh Nuruddin mana? Awak segan. Jadi saya pergi sampai saya punya slot lah 2.30 sampai pukul 5. Time orang mengantuk, dengan orang mengajar mengantuk, sampai makan. Jadi slot pertama saya tak masuk lah, saya on the way. Slot kedua sempat dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin cerita pasal semayang. Dia pun terkejut, dia tak tengok poster. Kata, saya ingat saya pasal bicara Ramadan. Saya ingat saya cerita pasal puasa. Sampai tadi dia kata, Syekh kena sebut tentang semayang. Hai, dia dah ready lah cerita pasal puasa. Pasal puasa saya yang cerita slot ketiga. Sempatlah duduk sejam jugalah dengan Syekh Nuruddin, cerita pasal semayang. Dia tunjuk praktikalnya, macam mana saya tunjuk lah ya. Tu dia kata, semayang kita ni dia, ya. Macam mana saya sebut tuan-tuan, zikirnya kena ada setiap gerakan, dia tak boleh ada waktu senyap. Ya, itu lidah. Dia tak boleh Allahu Akbar baru tunduk, Sami Allahu lidah baru bangun. Itu sangat salah dalam segi etika semayang. Sebab kita ada masa tak sebut nama Allah. Dia nak bergerak, berdiri kita baca daripada awal Allahu berkabira walhamdulillah katsira sampai waladdallin amin, sampai baca surah, habis surah Allahu Akbar. Masa tunduk tu Allahu Akbar, ada zikir dia. Ya. Kemudian dalam Allahu Akbar tu ada lagi subhanallazim wa bihamdi, subhanallazim wa bihamdi, subhanallazim wa bihamdi. Sami Allah man hamdah, kita bergerak. Ya. Bergerak tu sami Allah hamdah. Jangan duk rabbana lakal hamdu tuan-tuan. Saya banyak kali sebut dah mana tempat pun duk rabbana situ. Sebab bila tuan-tuan sebut rabbana lakal hamdu jadi makmum, bila sampai berdiri tegak tuan-tuan tak baca apa. Sebab Rabbana tu tempat dia i'tidal, bukan tempat dia Sami Allah. Situ tempat Sami Allah. Imam ke, makmum ke Sami Allah. Tak ada dia tukarnya. Kalau tuan-tuan tukar, mana tuan-tuan tukar mazhab hari tu. Hari tu je lah. Wuduk tak tukar pun. Wuduk duduk Syafi'i situ. Dia tak sedar dia tukar mazhab. Bukanlah kita fanatik mazhab. Ya. Ikutlah satu-satu aliran yang sesuai kita. Ya, kenapa bawa benda aliran baru dalam masyarakat? Sebab kita nak tuntut esok pahala tu. Kamu nak tuntut kat siapa esok ni? Kamu nak tuntut Imam Hanafi, kamu tak ikut Hanafi. Tiba-tiba orang dia, mana pahala saya? Kamu ikut siapa? Tak adalah saya tengok Imam Mekah buat Rabbana lakal hamdu, saya Rabbana lakal hamdu lah. Ikut-ikut tak ada. Kamu kena belajar. Kena tahu. Jadi kita tahu, kita ilmu kita dekat mana? Ilmu kita dekat tahu Sami Allah aja. Tak ada Rabbana kat situ. Dah berdiri tegak baru Rabbana lakal hamdu. Sebab itu tempat dia. Okey, itu ungkapan. Mana tak ada tempat yang kita rehat bercakap dengan Tuhan. Perbuatan kita juga Allahu Akbar, letak ni ada peraturan dia. Bukan main hentamnya. Bukan ada macam tu, ada macam ni. Semalam Syekh pun sebut juga, ada tak macam tu, ada tak macam ni. Kita dah ni genggam ni. Kemudian dia kata macam ni pun boleh, 3 jari macam tu. Ni pun masa genggam juga. Tak ada lain. Kenapa kena ikut benda tu? Ya, itulah ibadah sembahyang. Ya, dia tak boleh leka. Jadi bila kita sembahyang patut letak gitu. Supaya apa? Kata apa ulama? Ya, saya sebutkan hari tu dah. Ya, letak macam ni genggam. Kenapa ada ulama kata genggam? Kerana dia kata dalam kitab waktu tu lah, asasnya macam tu pun boleh. Ya.
Tapi kebanyakan ulama fiqh kata genggam. Kenapa genggam? Supaya tangan tu tak bergerak, menggaru, merata. Menggambarkan, melambangkan tu, letak je tangan kat situ, tak bergerak dah. Tak ada ke mana-mana lah. Sebab tangan yang suka bergerak. Ya. Maka makruh orang yang menggerak-gerakkan tangannya, menggerak-gerak anggota badannya. Kenapa? Kerana hilang khusyuk. Hilang khusyuk. Allahu Akbar lagi di sana, lagi di sini. Ya. Ada je urusan dia. Kadang dia tak sedar pun tangan tu jadi begitu. Kenapa? Kerana dah kebiasaan. Bila dah kita kebiasaan, susah nak ubah. Sangat susah nak ubah. Dia masuk je semayang, dia jadi. Tak semayang tak apa. Ya, dia akan garu sana, dia akan garu sini, dia betul sana, dia betul sini. Maknanya dia sibuk dengan urusan dunia dalam semayang. Dia masa semayang pun nak ingat macam-macam pun. Ya. Jadi tetapkan anggota. Sebab tu anggota kita apa yang diarahkan. Dia jangan buat lain pada tu. Dan jangan bergerak banyak. Ya, tetap segala anggota. Jadi yang disebut oleh Imam Ghazali yang juga disebut dalam hadis yang Nabi tegurkan, sahabat Nabi semayang gitu dia main janggut. Ya, Nabi kata, ya, main apa ni semayang bukan khusyuknya dengan janggut. Ada. Saya pernah jumpa orang tu, dia tunjuk khusyuk dia dekat orang tu. Pejam biji mata, baca pun gitu je. Lepas tu tangan tu, dia seorang ada janggut, orang lain tak ada janggut. Sedangkan batal tu 3 kali bergerak berturut-turut, batal. Faham Okey, itu maksud khusyuk. Jadi khusyuknya bukan sekadar di hati, termasuk anggota badan kena khusyuk. Dan mana turun silap baca dah. Okey, dan setengahnya saya dah ternaik atas balik. Dan tadabbur, yakni mengirakan qiraahnya dan akan zikirnya. Dan setengah letak pen tadi, dia bergerak ke atas, dah baca ke atas balik. Dan setengahnya masuk kepada semayang dengan rajin. Itu patut bacaan tadi. Masuk sembahyang dengan rajin. Rajin apa? Raghabah. Ya, kita nak pergi semayang tu rasa liat, kena lawan, kena rasa rajin. Zaman kanak-kanak pun liat, zaman remaja pun liat, zaman umur dewasa lagi liat. Ya, baru rehat kejap dah nak semayang pula, baru berhenti kerja nak semayang pula. Kena ada raghabah, rasa rajin, ya, gemar. Macam mana seronok terujanya, maksud kata rajin, macam mana seseorang dia baru dapat kerja, dia pulun tanya bos dia apa kerja dia nak buat, tugas apa hari ni. Masa tu kau main lagi lah pulun. Ya, pergi kerja pun cepat, awal sampai. Orang ni tak sampai lagi, dia sampai dulu dah. Dah kerja lama dah, dia sampai lewat sekali. Macam itulah nak rajin tu kena konsisten, kena berterusan. Ni yang kena belajar tasawuf ni. Macam mana nak dapat rajin? Kena tarbiyah hati, tarbiyah nafsu. Yang orang berzikir, bersuluk tu supaya boleh tarbiyah nafsu tu jadi gina. Dia liar. Tapi bila ilmu tasawuf tu diharamkan, orang semua jahil dengan ilmu tasawuf, orang jahil dengan ilmu tarikat, orang jahil dengan ilmu suluk, maka ilmu tu tak diamalkan, jadi pemalas. Duk cari tip macam mana jadi rajin, macam mana nak bentuk hati, macam mana tarbiyah diri. Ya, dengar ceramah tak mau juga. Dengar ceramah ni tuan-tuan, masuk dengan kanan, keluar dengan kiri. Tak dengar tak boleh juga, tak ambil tahu tak boleh juga. Tapi ambil tahu pun dia tak lekat. Dia masuk dengan kanan, dia keluar dengan kiri. Ya. Tadi saya tengok dalam Facebook. Dah macam mana tak pernah jumpa gambar tu. Katanya Tuan Guru ni Aziz, Allah yarham. Dia tunjuk gambar, dia pedagang gambar, dia sembahyang, dia jadi imam.
Saya pun tak perasan gambar tu gambar Tuan Guni Aziz ke gambar siapa. Tapi dia kata Tuan Guni Aziz kalau dia masuk sembahyang subuh, selepas iqamah, selepas azan, lepas sembahyang sunat, dia akan baring sebentar. Kemudian barulah dia bangun, orang kamat barulah naik sembahyang. Maka dia kata itu amalan yang sunnah yang ditinggalkan oleh imam-imam. Betul? Kita tak nafikan betul. Bukan dekat imam-imam, tutup guru pun tak amal lah benda tu. Tapi orang yang macam tu dia amalkan. Dekat gambar lah dia tunjuk. Betul, memang betul lah. Dia seorang yang amal orang. Tapi yang kamu dekat gambar tu, hak lain tu pasal berduduk tengok je. Kenapa tak amal sekali dengan tu guru? Dia seorang je. Orang lain semua buat nehen. Ustaz, ilmu ni payah Ustaz. Kalau ada pembimbing pun dia tak ikut pembimbing tu. Kita ialah kita berkecil tak ada siapa bimbing kita macam tu. Saya tokoh kita. Ya, guru-guru saya pun tak buat macam tu. Sekolah pun ustaz tak ajar macam tu. Walaupun belajar tapi tak ada ustaz buat contoh. Tapi Tok Guni Aziz dia contoh. Tapi seorang pun tak ikut. Siap takat gambar, post. Apa faedah kamu bermegah dengan amalan seseorang tapi kamu tak ikut. Ya, kita rasa rugilah aku tak dapat amal benda ni, untuk aku tak buat. Ya, kita jadi pelik lah dunia ni kan. Tapi yang pelik sekali tu, dia boleh baring tu dekat tempat imam tu. Ya, kalau kita nak buat baring ke belakang lah, malu-malu kat orang kan. Ada juga dia tengok orang tua-tua buat. Sebelum subuh tu dia baring kat belakang, nyorok-nyorok sikit. Ya, lagi orang kata apa pula, nama Tok Guru ni duduk depan, siapa nak kata apa. Tapi itulah, dia seorang je buat. Hak lain dengan itu. Rupanya kita hari ni bukan beramal mengikut Tuan Guru, tetapi bermegah dengan amalan Tuan Guru. Dia tak ikut. Dia tumpang seronok. Ya. Rugilah kan. Kalau dia dapat Tuan Guru macam tu, dia kena ikut lah. Baguslah. Tak senang nak jumpa Tuan Guru yang beramal begitu, tapi dia tak ikut. Ada kata kena raghabah, kena rajin, kena ada tarbiyah yang betul untuk membentukkan hati kita ni jadi rajin. Kalau sekadar dengar kuliah, dengar dia tak jadi, dia tak mau. Kena latih tubi, kena banyak istighfar, kena banyak selawat atas Nabi, kena lawan hawa nafsu, kena jaga makan. Ya. Tu. Sekarang ni zaman kita duduk zaman yang kita rasa sangat sukar. Sebab hidup kita sangat-sangat dekat dengan dunia. Ya, hati kita di dunia. Ya, hati kita bukan di akhirat. Ya, dengan ada handphone apa semua ni, terpalit kita semua orang. Lagi susah, lagi sukar. Kehidupan kita akan ketinggalan dengan dunia ni. Siapa tak mau ikut rentak dunia ni, ya, susahlah dia jadi susah. Ya. Dia dah duduk caruk sana, berzikir, dia boleh betul diri dia seorang lah. Sedangkan dia nak ada anak, isteri, nak cari nafkah, bagai semua. Kena bermasyarakat, urusan dengan jabatan, urusan itu, semua urusan dengan makhluk. Orang dulu senang, ada makan ada, tak ada sudah. Kita sekarang ni tak lah. Semua bergantung dengan makan gaji, apa semua. Ya, jadi kena bercampur dengan orang. Campur dengan orang, apa orang buat kena ikut. Itu timbul masalah. Jadi susah nak bentuk hati kita jadi rajin. Ya, saya pun mengaku begitu. Ya, kita duduk zaman tu dah. Ya, sembahyang jadi liar, jadi berat, tak ada raghabah. Ya, macam mana seronok nak masuk mall, seronok nak masuk tempat-tempat baru kita melawat, tempat berkelah, tempat itu ini, seronok tu tak sama dengan seronok pergi sembahyang. Gairah ni tak sama. Ya, sebab tu hari ni tuan-tuan kalau ada kuliah macam ni, terajak je waktu, dia kata apa ustaz ni lambat benar nak habis. Kegemaran tu dah kurang. Dia hanya sekadar kita kata kalau tak ada rasa hunsin, ada rasa remeh. Faham tak? Ya. Tak ada dia rasa sunyi apa, tak ada tu guru ngajar. Kamu ni dalam kuasa tak panggil ustaz ngajar ke? Ya, tak kerti nak nyor, dia pun popa. Panggil ustaz tu jadual, apa yang rapat benar jadual ni, tak aku ni. Macam tu pula. Lepas tu elok sembahyang, tak ada wirid lagi, dia belah tu dah.
Betul? Tak ada raghabah. Dia kata ada apa dalam mengaji, dapat apa? Kalau kau mau tengok betul apa dalam kitab ni, boleh buat ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Itu makna kelemahan kita kena mengaji lagi. Kalau tak mengaji, try buat di rumah, buat latihan sendiri. Boleh. Kalau orang tak datang mengaji masjid dah tuan-tuan, tak ambil dah ilmu ni, ilmu istihadat ni, untuk dapatkan motivasi dia, ibadah apa semua, cuba buat di rumah, boleh. Dapatkan ilmu tu di rumah, dapatkan nasihat tu di rumah. Bini nasihat, bini pergi ada. Siapa nak nasihat itu? Anak pun takut tengok perangai bapak. Anak semayang, bapak tak semayang, dia tak tegur dah. Tegur ke dia penampung. Siapa lagi boleh tegur? Ngaji je ni. Inilah akhirnya yang boleh betulkan kita. Kalau kita tak tahu macam mana rasa raghabah nak ibadah, datang rasa rajin tu yang kita kata rajin betul orang ni, gitu. Dan selesai hati dari membimbang pekerjaan sama ada dunia atau akhirat. Nampak bukan dunia je, perkara dunia pun dia tinggal. Perkara dunia kena tinggal lah, confirm lah. Urusan jual beli itu ini. Sebab tu dalam jemaat dikhususkan, Tuhan tahu dah manusia ni lalai leka. Kalau suruh dia berat-berat dia tak boleh buat, dia banyak alasan songehnya. Maka dibagi satu hari dia khusus. Hari jemaat. Idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diserukan kamu wahai orang beriman pada hari jemaat, makna apa? Orang dah bang. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, itu wajib perintah. Waktu zuhur tak, waktu zuhur lain tak apa, waktu asar tak apa, waktu maghrib lain tak apa, waktu isyak tak apa, waktu subuh tak apa, subuh pun tak apa. Dia tak suruh wazarul bai' di situ. Tapi waktu Jumaat tak boleh, kena wazarul bai'. Siapa buat jual beli setelah azan tu, maka iktimat muktamad ulama mengatakan haram. Waktu lain tak haram, cuma melambatkan semayang tu berdosa. Takut dia terkeluar daripada waktu semayang. Kalau dia boleh semayang, tak apa. Jumaat tak boleh. Kenapa tu? Tuhan nak juga tengok hamba dia. Tuhan nak tengok juga hamba dia. Satu hari, jadilah sekali dia tinggal kerja dunia dia. Dia tak ada alasan tinggalkan kerja dunia dia menghadap Allah. Tapi yang kehendak Allah sebenarnya setiap hari, setiap waktu, bukan jemaat dia. Jadi yang waktu jemaat tu wajib, yang waktu lain tu afdal. Kita kejar semua waktu, bukan jemaat je. Kalau kita faham itulah kehendak Allah. Buang segala apa yang ada dalam dunia, tuan-tuan. Kalau boleh, tuan-tuan, masuk je masjid ni, masuk je langkah masjid, nawaitul i'tikaf fi halal masjid. Yang ada tulis nawaitul i'tikaf, sini ada, dah tak ada lah. Masjid-masjid di Malaysia je. Masjid negeri Arab, tuan-tuan, tak ada. Punya nak suruh ingat manusia masuk masjid, dia bukan masuk rumah. Masuk masjid bukan masuk pasar raya. Niat i'tikaf. Niat i'tikaf untuk apa? Sembang. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku akhir ni. Sembang, pompai. Ada je dia punya sembang. Itu pun tak boleh berbetul, memang tak boleh. Baca kitab berpuluh tahun dah macam tu. Kenapa dia gitu? Kita hanya jadikan kuliah ni dengar je, halua telinga, bukan untuk beramal. Dia tak ada rasa pun, lepasnya aku nak amal. Tak ada. Jadi bila kita mula masuk dengan tidak berniat nawaitul i'tikaf, dan kita mula buat kerja dunia, masuk sembahyang pun dunia. Maka sebab tu Syekh sebut semalam, khusyuk tak khusyuk sembahyang ni, tuan-tuan. Dia kata khusyuk tak khusyuk sembahyang ini
Tengok pada khusyuk wuduknya. Kita tak belajar buat wuduk, kita ni tak belajar buat wuduk. Dalam bab wuduk, apa benda yang makruh? Bersembang. Bersembang tu makruh dalam wuduk. Makruh kan? Kenapa pula makruh? Ambil wuduk je pun. Kerana semua ulama menyatakan mengambil wuduk mesti khusyuk. Mesti tu mana afdal khusyuk. Makruh tak khusyuk. Jadi masa ambil wuduk jangan bersembang dengan kawan. Buat betul-betul. Siapa yang sempurna wuduknya, khusyuk wuduknya, maka khusyuklah sembahyang. Tapi kalau dari wuduk lagi kita macam orang kampung ambil wuduk kat kolah tu sembang apa-apa sambil duduk sembang sambil duduk ambil wuduk. Sembahyang dia pun, dia masuk masjid pun dia bersembang. Sembang daripada awal sampai habis. Sampai orang kamat dia dah sembang lagi. Itu malang, lagi-lagi malang. Ya. Orang kamat tu kita patut dah bisu lah. Hati kita patut menghadap hudur ilallah. Tapi masa tu lah kita duduk sembang. Ya, apa? Ada je tu idea tu. Habis waktu sembahyang kita yang betul menghadap Tuhan ni berapa minit? Ya. Sebelum takbir tu, sebelum usolli kita bersembang dunia lagi. Lepas usolli tu baru takbir, barulah ingat Tuhan. Ya. Dalam duduk sembahyang tu lupa Tuhan dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak dan ulama kata rikil lah dulu, wirid dulu. Yang mana kamu lalai tadi, kamu sibuk dengan dunia tu, bagi masa sikit dekat Tuhan wirid. Betul ulama susun wirid sembahyang tu. Ya, bagi masa sikit lah ingat Tuhan. Sekarang keluar, sekarang pergi kedai kopi sembang lain lah. Tak sembang pasal Tuhan lah. Ya. Tak, dia tak mau. Dia bangkit belah itu, ya, wirid-wirid. Pedulikan dia wirid. Ya, habis di rumah wirid? Tak juga. Ya. Tu. Dalam sembahyang lupakan dunia. Mana kalau eloknya masuk je masjid, lupakanlah hal dunia. Tumpukanlah hati kita, aku nak beribadat pada Tuhan, aku nak khusyuk pada Tuhan, aku nak ikhlaskan ibadat pada Tuhan. Bersihkan hati, banyak istighfar dan bertaubat. Ya. Kalau tidak, tuan-tuan, sampai ke Mekah. Ya. Di dalam Malaysia ni dah itulah, memang kita kata dah perangai dia gitu. Ya, dengan handphone dia, tak kira masjid ke luar masjid ke, itu satu hal. Ya, bersembang. Kita ingat kalau dah pergi Mekah tu, dia berubah lah. Ya. Saya tak tahu lah, bukan kata-kata nak memuji diri sendiri. Ya. Kalau orang yang betul dia baca kitab-kitab Imam Nawawi, ya, siapa baca Idahul Masalik, sangat terang jelas pesanan Imam Nawawi ketika kita adab kita masuk ke Mekah dan Madinah. Kita masuk tu kita tak akan rasa nak sembang dunia. Pada saya alhamdulillah pergi Mekah, ya, dengan geng-geng imam semua tua-tua, saya muda. Saya ngajak dia pun tak larat, Ustaz, sakit kaki lah, sakit pinggang ada apa, saya pergi seorang. Jadi kita pergi seorang, kita tak ada kawan dengan siapa. Turki tak kena, Bangla tak kena, Indon tak kena. Saya jenis tak reti tegur orang. Masuk-masuk duduk tu pegang tasbih. Tapi terganggu dengan orang, tengok perangai orang bersembang, kelompok sana bersembang. Ya, yang ni bergambar, yang ni gitu gini. Hari ni dia viral pula. Dekat gambar satu orang ni dia main game depan Kaabah. Depan Kaabah. Dia letaklah depan sangat, nampaklah Kaabah depan tu. Ya. Sepatutnya lah di depan Kaabah tu satu benda yang kita kata kita ni jarang dapat. Kalau kata kaya pun setiap bulan pergi umrah pun, maknanya bukan kerap kali boleh lah. Habis duit baru dapat lah pergi kan, Kaabah. Gunalah masa tu betul-betul untuk Kaabah tu. Ya. Guna betul-betul. Tak ada, kita rindu. Kenapa nama aku tak dapat? Kenapa susah nak pergi? Kenapa tak ada duit nak pergi? Orang lain untung pergi.
Dah Tuhan bagi, kamu tak guna betul-betul. Ya, macam tu juga nak masuk masjid. Masjid haram jadi. Sebab apa? Di dunia, di tanah air, di tempat sendiri macam tu, dia sampai di Mekah macam tu. Apatah lagi di tanah air, tak pernah masuk masjid, melainkan jemaat saja. Maka dia pergi Mekah pun dia tak reti nak menghormati masjid. Dia tak masalah apa? Tawar. Hati dia tawar. Dia tengok Kaabah. Batu. Bangunan tempat aku cantik lagi. Dia akan datang setan. Tuan ada setan yang macam tu. Setan yang mengocok hati manusia tu, dia tidak ada rasa ikram. Ada tuan-tuan, ada orang macam tu. Dia akan cakap terang-terang, dia kata faedah apa datang hari Arab ni, berdebu, kotor, sampah banyak, ya. Apa yang orang kata hebat datang, dia tak tahu. Dia dah datang tu, dia tawar hati. Ya. Kamu duduk negeri mana yang sehebat mana? Di mana? Qatar, ya, negeri mana, Itali, mana lagi lah tempat-tempat indah, Madrid dan sebagainya. Ya, sana tak ada Kaabah. Tak ada Kaabah. Kamu sembahyanglah di Qatar ke, Masjid Putrajaya ke, Masjid Negara ke, masjid tak kira lah, buat dengan kristal ke, buat dengan meh permata ke, sembahyang dia tetap pahala banyak tu. Sembahyang di Masjidil Haram kali 1000 kali ganda, 100,000 kali ganda. Ada tak tempat lain? Kalau bayang yang tu lah tuan-tuan, dia tak nampak benda lain lah. Tak nampak lah benda yang sedap ke, benda yang indah ke, benda yang seronok lain. Dia nampak yang tu je. Ya, dia akan tumbuh ibadat. Itulah, nak berbentuk hati ni bukan senang kan? Ya. Jadi itulah, buang dunia tu. Bahkan akhirat pun dia tak bagi ingat dalam semayang. Dalam semayang lah, luar semayang tak apa. Pasal apa akhirat tak boleh? Kisahnya yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dalam kisah tu disebut tentang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika Imam Ghazali semayang, ya, adik dia ulama besar juga, dikenal Al-Ghazali juga, tapi Imam Ghazali, Imam Ghazali Tusi, ya, dia bukan. Jadi tengah dia semayang, dia telah mengarang satu kitab, telah mengarang kitab fiqh, bahas tentang fiqh. Maka terlintas dia tentang darah haid. Itu makna ingat tentang akhirat. Ingat tentang akhirat tu, dia teringat pasal haid. Haid tu tak ada cerita lain, cerita hukum hakam Tuhan. Tiba-tiba adik dia tengok abang ni merah berdarah, dia pun mufarakah. Mufarakah orang dulu, dia tunjuk-tunjuk dia mufarakah, dia tak ikut terus lah. Habis semayang, Imam Ghazali kata, pasal apa kamu tak ikut aku semayang? Maknanya tu mufarakah. Dia kata tengah semayang ni nampak abang yang baju tu merah darah, aku tak boleh ikut mufarakah. Kalau dia teringat masa semayang tu, dia tengah teringat tentang hukum haid. Bukan ingat fulus, bukan ingat duit, bukan ingat kerja, bukan ingat makan, ya, tak ingat lain. Ingat pasal bab haid tu, nak selesai masalah kitab yang nak ditulis, bab akhirat tu, ya. Menunjukkan lalai dia, adik dia mufarakah. Maka sebab itu ulama semua berpandu pada kitab tasawuf, ya, akhirat pun tak boleh ingat dalam semayang. Ingat benda yang kamu baca dalam semayang tu, jangan ingat benda lain. Walaupun ingat kubur ke, ingat mati ke, ingat, dia tak masuk benda sunat. Tu maksud dia. Oh, pasal dia semayang tu, dia ingat nampak kubur, tak ingat nak mati. Sekali orang soal jawab aku dalam kubur, kan kadang-kadang mari macam tu kan tuan. Ya, tak ada pahala tu, ingat tu. Walaupun ada faedah lah, dia tak ingat nak mati, tapi dia tak dapat pahala ingat tu. Tapi kalau di luar semayang dapat pahala. Pasal apa luar semayang dapat pahala? Sebab dalam urusan semayang khusus dengan Tuhan ya, ibadat, intipati ibadat tu, khusyuknya, tawaduknya, khuduknya, semua tadilah, tazallulnya, apa semua, ya. Tapi di luar sembahyang, apa saja yang mengingat Allah itu boleh. Ingat kubur ke, ingat ni macam mana muka nakis soal aku ke, itu dapat pahala.
Mana ingat mati. Sebab dia ibadat khusus dan zikirnya khusus, ya. Maka dia kena ingat bab tu, tak boleh ingat bab akhirat lain. Demikian lagi hendaklah menghadirkan hatinya akan kebesaran Allah Ta'ala, Tuhan yang ia sembah. Pentingnya tuan-tuan dalam sembahyang, kalau tak boleh nak menepati seluruh kehendak dia dalam tadi tadabbur qiraah, hudur qalbi, ingat Allah. Ingat pada Allah dalam semua bacaan daripada awal hingga akhir. Ya, kerana asas sembahyang itu adalah mengingat Tuhan. Kita ni lemah ni, nak boleh ingat semua bacaan, nak faham semua bacaan, nak detail semua bacaan, tak boleh. Kita bukan orangnya. Ya, maka kita ingatlah Allah sahaja dalam setiap sembahyang. Dengan lafaz kita lafazkan apa yang diajar Nabi, ya, hati kita mengingat Tuhan, memadailah. Dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah tak kala rokoknya dan sujudnya. Buat betul-betul masa rokok dan sujud apa yang diperintah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Jangan gagal ikut. Ni kadang-kadang macam tu. Kita mengajar dah macam tu. Jari letak gitu. Antara macam ni tahiyat. Ini walaupun kecil, kali semalam dibahas oleh Syekh. Benda kecil je Ustaz. Orang yang tak reti nilai agama, dia rasa benda ni kecil. Orang yang tahu nilai agama, yang kecil ni pahala. Bukan duit 5 duit. Duit 5 duit bawang putih, duit sekupang bawang putih, duit 5 kupang bawang putih. Yang ni pahala ni tak dapat ni. Dalam hati ni tak ada dah gerak ni, tak ada pahala dah. Masa makan ke lain pada waktu sembahyang tuan-tuan gerak lah macam mana pun tak dapat pahala. Ni sekarang saya gerak tak ada pahala. Lagi habis sembahyang tuan-tuan pun nak buat jugalah gini, tak ada pahala dia. Bukan bagi dia asyhadu alla ilaha illallah, bukan. Buatlah tak ada pahala, bukan sembahyang. Di waktu sembahyang dia boleh buat. Maka buat sungguh-sungguh sebab dia senang. Benda senang yang kita patut buat, itu sunnah Nabi. Kenapa tak nak buat? Dia pun gitu. Dia ada lubang. Kita ajar tak boleh, dia buat gitu. Dia begitu. Tak ada rasa apa pun. Sesetih telinga tu tak ada. Patut aku kena ubah lah. Kena. Kalau kita dah tersilap tuan-tuan, macam tu kita buat, macam ni kita buat, kita belajar macam ni ataupun macam ni, buat, ubahlah. Ubah segerta-merta. Dah tahu. So wajib ilmu tu. Al-ilmu, ya, bi ghairi al-amalu bi ghairi ilmi ya'malan mu'azzabun min qablil wasal wa umdil wasal. Ilmu orang beramal, al-ilmu bi ghairi ilmi, apa ni, bukan dia, al-ilmu bi ghairi amali lam ya'malan. Al-alimu, orang yang alim yang beramal, ya, maka dia tidak beramal, yang lam ya'malan, tidak beramal, ya. Orang yang alim tidak beramal, maka diazab dia sebelum orang yang menyembah berhala. Dah hilang dia punya syair, lupa dah ke mana dah saya pergi jadi tu. Maksud dia gitu, ya. Ilmu, orang yang alim tidak beramal, maka diazab sebelum orang yang disembah berhala. Jadi ilmu ni dipelajari untuk diamal. Kalau benda sekecil tu tak boleh ubah, benda besar lagi tak boleh ubah. Ya, kita kata bubuh tangan sini, bawah pada dada, atas pada pusat. Dia duk pegang pusat kat lagi. Pasal dah biasa. Dah biasa gitu, dia tak rasa nak ubah. Ya. Dia kata tangan macam tu, dia duk macam ni kat lagi. Ya. Sampai bila? Sampai tua. Ruginya orang yang pegang macam ni dapat pahala sunnah Nabi. Orang yang macam ni tak dapat. Dia tak dapat. Rugilah, buat apa kamu buat? Baik lepas kau kan. Gitu juga letak jari. Ada peraturan dia. Masa sembahyang dapat pahala, lepas tak ada dah. Ya, dah habis dah waktu dia. Rugilah. Sepatutnya sehari semalam kita sembahyang 2 kali kita tahiyat, kita dah boleh gerakkan jari gitu sunat, dapat pahala. Simple sangat dapat pahala sunat.
tapi tak dapat. Kita tak dapat meraih pahala. Dan kita tak rasa rugi, tak ada apa, sunat ni Ustaz. Ya. Kalau duit tak cukup, kamu carilah. Nak belanja tak ada duit, ada 3 kupang pergi pakcik dia. Jenuh cari 3 kupang dalam kereta, dalam poket. Nak cukupkan. Kalau pahala tak cukup, esok nak masuk syurga. Ya. Ada sikit lagi pakcik nak masuk syurga. Apa dia? Kalau pakcik buat betul-betul sembahyang itu asyhadu alla ilaha illallah, yang ni rasanya kalau 30 tahun cukup nak bayar, tapi pakcik buat tak betul. Apa kita rasa masa tu? Menyesalnya aku. Kenapa aku tak buat? Menyesalnya sekarang anda lah, belagak lah. Tak ada rasa apa pun. Ya. Dia tak ada rasa ubah pun, nak ubah pun. Ya. Benda khilaf Ustaz, benda khilaf itu macam dia ahli khilaf sangat. Berapa kitab mazhab kau ngaji lah, haram. Tapi duk khilaf situ lah. Ya. Ini Syekh apa ni, Syekh dia ajar gitulah tentang kena rendah diri begitu. Dan memenuhkan hati baginya dengan takzim bagi Allah, menyucikan Allah tak kala takbirnya. Panjang lagi, wallahu a'lam bissawab.